MCA itu kapi apa bukan? MCA. Gerakan tu kapi, MIC tu kapi apa tu? Dia kata TAP kapi Harbi. Saya nak sebut pada tuan-tuan, yang kita tumbuh pakat sama PAH DAP PKR ni tuan-tuan, bukannya kita bincang dekat kedai kopi. Tak. Yang sampai boleh jadi kerjasama dari segi politik PAH DAP PKR ni tuan-tuan, kita bukan bincang dekat anjung rumah. Dah. Ini peristiwa yang bermula pada tahun 1998. Ketika berlaku krisis politik yang melibatkan pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa itu satu arus politik baru menggelegak dalam negara kita. Pas ambil lain itu, kita parti politik. Kita nak gunakan kesempatan itu bawa risalah kita. Tapi kita tahu, dalam konteks Malaysia ini tuan-tuan, tidak ada mana-mana satu parti politik yang dia boleh menang pilihan raya sehingga menubuhkan kerajaan. Kalau dia berdiri sendiri, tak boleh nak buat. Kita kaji, saya diarahkan dari Almarhum Ustaz Badi. Masa itu saya tak adalah jawatan tinggi sangat dalam parti. Saya hanya ahli jawatan kuasa hubungan antarabangsa. Ustaz Badi panggil saya, dia kata Ustaz Kasar pergi jumpa dengan pemimpin-pemimpin gerakan Islam di luar negeri. Kumpulkan mereka, kita nak bincang pasal politik Malaysia ni, kita nak ambil dalam konteks siasat syariahnya, macam mana PAH nak berberanak. Saya pergi tuan-tuan, jumpa dengan tokoh-tokoh pemimpin gerakan Islam. Akhirnya 13 orang pemimpin daripada PAS, kita pergi ke luar negeri, pergi ke England, di sebuah bandar namanya Leicester, United Kingdom. Berjumpa dengan 13 orang tokoh gerakan Islam. Mesyuarat jadi pengurusi kat Malaysia Yusof. 4 hari 4 malam bincang. Sudah sebut tadi bukan cerita kedai kopi ni. 4 hari 4 malam bincang, rumah, bahas, gini. Keputusannya tuan-tuan adalah menjadi kewajipan bagi PAS dalam rangka menentang kezaliman yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional kepada politik dan rakyat Malaysia ini untuk bergabung tangan dengan siapa saja yang boleh menerima dasar dan asas perjuangan PAS untuk kita lawan UMNO Barisan Nasional sampai di rembah sembah bumi, tuan-tuan. Betul. Itu keputusan yang kita buat. Kita tunggu. Asal dulu namanya Barisan Alternatif. Lepas tu kita ubah nama pada Pakatan Rakyat. Tuan-tuan, yang dia kata Kapi Harbi tadi, termasuklah kapal C pun baru ini buat kenyataan tuan-tuan yang amat memeningkan Barisan Nasional. Kapal C kata dia bersedia untuk bincang pasal negara Islam dengan PAS. Lepas dia tengok tuan-tuan, lepas dia tengok PAS ni cakap serupa bikin serupa cakap. Bila dia tak nampak benda tu ada pada UMNO Barisan Nasional, dia bersedia untuk bincang pasal negara Islam. Saya ulas tadi dalam semua ceramah kita dalam tempoh seminggu 2 ni tuan. Kita kena kait, nak ataupun tidak, kita kena kait peristiwa yang berlaku di Mesir, di Tunisia, di Yaman sekarang ni dengan keadaan politik dalam negara kita sekarang. Kita kena kait, jangan takut untuk kaitkan. Saya kaitkan kebangkitan yang berlaku di Tunisia, di Mesir, di Yaman ni tuan-tuan, sampai hari ini tak ada mana-mana parti politik, tak ada mana-mana NGO boleh dabik dada kata dialah yang menjadi pencetus kepada kebangkitan rakyat. Tak ada boleh. Saya minggu lepas saya berada di Istanbul. Kita ada mesyuarat parti-parti Islam tuan-tuan. Jangan disebut, kita tak boleh klaim mengatakan kita ini terlibat dalam mencetuskan kebangkitan rakyat. Apa yang berlaku di Timur Tengah sekarang adalah hasil daripada kemarahan rakyat kepada rejim kerajaan yang memerintah mereka, yang telah diberikan kuasa untuk memerintah, tapi menggunakan kuasa itu hanya untuk kembungkan perut masing-masing. Betul. Rakyat bangun. Negara kaya Libya. Tuan-tuan, saya tengah bergolak. Pasal apa bergolak? Sebab rakyat tahu. Tuan-tuan, pendapatan hasil minyak bagi Libya satu hari
berjumlah 125 juta dolar Amerika. Kaya. Libya ni, dia punya minyak yang terbaik di dunia juga. Oh iya. Itu kehebatan Libya. Saya didapat 125 juta dolar Amerika. Kalau kali dengan duit kita, kena kali 3. Tak cukup ke kereta tu, lepas keluar. Kalkulator berasap. 125 juta dolar. Tapi tuan-tuan tahu rakyat dia pendapatan berapa sehari? 60% daripada penduduk Libya hanya berpendapatan tidak melebihi 2 dolar sehari. Ai? RM6. Negara dapat 125 juta dolar sehari, rakyat dia 60% hidup dengan RM6 sehari. Kena waktu naik spring, dia tarik, dia lemak, mi goreng tak ada duit lagi. Mana tu duit pergi? Rakyat bangun. Sebab pemerintah yang perintah negara guna kekayaan negara bukan untuk rakyat. Mesti. Jatuh Hosni Mubarak. Datuk. Pendapatan mesti berapa banyak pula? Tadi saya sebut, kalau kita duduk melimau ni pergi Kuala Lumpur, nak pergi Johor Bahru, ikut highway kena bayar tol. Keluar di Sepampak kena bayar tol. Keluar di Melimau kena bayar tol. Di Mesir tu tol dia lagi dahsyat juga. Dia kena tol kepada kapal yang lalu terusan Suez. Dia tunggu kat situ. Lalu kena bayar tol. Pendapatan daripada hasil tol di terusan Suez satu hari, tuan-tuan, Mesir memperolehi 40 juta dolar Amerika. Sehari. Rakyat dia betul dari itu di Mesir. Dia pergi lepas sikit. Tunisia Pak. Jatuh presiden lari malam juga. Presiden lari malam. Saya sebutlah baru ni dekat Miri minggu lepas. Saya kata kalau rakyat sudah bangun kerana pemerintah hanya menggunakan duit negara untuk kepentingan peribadi, tiba masa rakyat di Sarawak juga kena bangun. Opah kerajaan seperti mana rakyat di Melaka, rakyat di Johor, di Semenanjung ni kita bangun untuk opah kerajaan. Kerana kita mahu kerajaan yang bersih memerintah. Kalau saya sebut benda tu dekat Miri. Besoknya saya naik kapal terbang, keluar perampis surat gambar tu kan. Kenyataan itu menyebabkan ada kebarangkalian. Kerajaan Sarawak sedang mengkaji untuk tidak membenarkan saya lagi masuk ke Sarawak. Mula. Dia takut. Dia takut. Ini demokrasi dekat Malaysia. Tunis bangun. Tunis ni dah tentu jahat. Tunis ni tak ada lah. Sebelum Zainal Abidin bin Ali ni tuan, presiden dinama Habib Bourguiba. Zaman Habib Bourguiba jadi presiden dulu, orang Islam diharam berpuasa bulan Ramadan. Pola otak dia. Sebab dia kata bila puasa tak boleh makan. Bila tak boleh makan jadi lemah. Bila jadi lemah, melampakkan produktiviti negara. So hukumnya haram puasa bulan Ramadan. Ini lebih kurang macam Islam Habari je. Tak mana pergi tak tahu lah, tapi lebih kurang menyentuh lah kan. Habib Bourguiba naik tu, Zainal Abidin bin Ali yang lari malam. Dia kekalkan undang-undang tu, ditambah lagi peraturan baru. Peraturannya apa tuan? Peraturannya antara lain tidak membenarkan dan dianggap sebagai satu kesalahan kalau didapati mana-mana individu yang masuk masjid waktu maghrib, duduk tak keluar melainkan lepas isyak. Maknanya etikaf dalam masjid. Hari pertama tengok orang ni masuk maghrib, dia tak keluar, lepas isyak baru dia keluar, dia dah marah. Hari kedua, mamak ni tak keluar juga. Masuk maghrib, isyak baru dia keluar. Hari kedua dia marah. Hari ketiga kalau duduk juga di masjid antara maghrib dengan isyak, hari keempat keluar masjid dia tangkap volunteer. Pasal apa? Orang ini sudah mencapai tahap boleh ditakrif sebagai teroris pengganas kerana rajin sangat mayang. Kepala otak dia. Lari, rakyat dia bangun lari tuan. 8 hari je rakyat dia berkumpul lari. Lepas tu saya buat bandingan. Pasal apa ya? Mubarak ambil 18 hari untuk keluar. Si Zainal Abidin bin Ali ni 8 hari untuk keluar. Sebab tuan-tuan, Zainal Abidin bin Ali bila dia keluar, terbuktilah dia memiliki aset wang sebanyak
$25 bilion. Bini dia, bini dia sebab dia bawa lari emas. Tak banyak anda, sikit dia bawa lari dia, 1.5 tan. Anda banyak 2 tan, banyak dah. Dia bawa sikit dia, 1.5 tan. Pupus tengok kalau pupus dan lori kan. Lori yang majlis bandaran dasar dia tak muat. Itu kerja pimpin ni. Tak boleh. Tapi 25 bilion sempatlah tuan nak bilang dalam masa 8 hari. Mubarak 18 hari baru keluar. Pasal apa? Sebab duit yang dia ada tuan dalam simpanan dia, yang dia ambil daripada kedudukan dia sebagai presiden, daripada titik penuh rakyat, berjumlah $70 bilion. 2 hari tuan, dia keluar 11 hari bulan Februari 2011, 12 hari bulan Februari, 13 hari bulan Februari, 2 hari. Beberapa buah bank di Europe tak ada buat kerja lain melainkan bincang pasal nak bedak duit. Punya banyak duit. 18 hari baru keluar. Agak ni ada kat Malaysia ni berapa hari agak kalau nak keluar? 1 hari je. 1 bulan. Bulan. Saya rasa mahu sebulan. $20 bilion tak? Ya lah, duduk hotel satu semalam $120,000. Tahu ke tak ni $120,000 ni? Ada orang duduk hotel harga $120,000 semalam. Dia duduk hotel apa tu? Bukan Sri Malaysia. Kalau Malaysia dekat, ada ke Sri Malaysia dia sini? Agro. Mungkin lah kot RM120. Ini bukan ringgit ni, $120,000 semalam. Ada servis tambahan. Entah. Inilah dia. Sebab tu Nabi dah sebut dah. Apabila kamu berikan amanah ini kepada orang yang bukan ahlinya, kamu tunggu saat kehancuran. Itu Nabi sebut. Ya, apabila kamu berikan amanah kepada orang yang bukan ahlinya, kamu tunggu saat kehancuran. Negara kita sedang menuju saat kehancuran. Betul. Kenapa? Amanah kepimpinan yang dipikul oleh pemimpin negara sekarang ini tentang tidak berkeras kepada amanah yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sinilah datangnya PAS. Kita nak menawarkan diri bersama dengan rakan pakatan. Kita masuk dalam pilihan raya umum pun kita masuk, pilihan raya kecil pun kita masuk. Menang banyak kali, kalah tak pernah lagi juga. Ya betul kita baru tenang baru mana kalah? Tenang tak kalah kan? Tak menang. Belum menang. Ya. Kita lawan. Sebab kita nak bawa suara rakyat dalam Dewan Negeri. Dalam parlimen. Masuklah bila sampai di pilihan raya kecil Merlimau ni. Calonnya tentu dah kenal. Haji Azad. Budak kampung sini. Cakap Melaka juga. Bukan cakap Jawa macam YB Sekijan tadi. Cakap Melaka. Bahasa Melaka. Orang kampung sini. Orang kenal dia. Dari segi body. Pacu dia pas. Lambang senang juga. Respon dia tak? Lambang pas ni. Tuan-tuan pasang lah kot mana. Dia tak terbalik. Pasang lah kot mana. Tak terbalik. Cuma senang suruh budak pasang bendera ni. Tak ragu dah. Kau pergi pasang bendera ni. Dia pasang. Kod ni pun betul. Kod nu pun betul. Kod ni pun betul.